Okey. Okey. So cikgu akan rekodkan kembali untuk kita punya kelas pada malam ini. Dan cikgu harap kamu semua sudah ada buku teks di tangan untuk kita ulang kaji. Berkaitan dengan bab 1 ini berkaitan dengan tokoh dan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Baik. So kalau kita lihat kalau tak ada tokoh-tokoh ini, maknanya susah untuk membentuk Malaysia sebab tak ada perpaduan. Jadi, kalau kita lihat siapakah tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia? Pertama sekali, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ini Tunku Abdul Rahman kita kenal lah, iaitu pemimpin UMNO dan juga beliau adalah Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Dan beliau mengetuai perwakilan Persekutuan Tanah Melayu dalam perjanjian Malaysia di London. So itu Tunku Abdul Rahman, kamu kena ingat tu nombor satu. Yang kedua, Tun Abdul Razak Hussein. Dia ni, beliau adalah juga pemimpin UMNO dan juga beliau adalah timbalan Perdana Menteri. Maknanya dia pembantu kepada Tunku Abdul Rahman dan beliau memainkan peranan dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Kemudian, orang yang ketiga, iaitu tokoh yang ketiga, Tun Temenggung Jugah Anak Baring, iaitu pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak, iaitu Pesaka, dan beliau menganggotai JSKM, Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Maknanya dia ni, Tun Temenggung ini adalah wakil daripada Sarawak. Dan beliau adalah salah seorang yang menandatangani perjanjian Malaysia yang diadakan di London pada tahun 1963. Maknanya dua orang daripada UMNO dan daripada Tanah Melayu, kemudian seorang ini daripada Pesaka iaitu daripada Sarawak. Kita dah tengok tiga orang tadi. Kemudian kita tengok seterusnya iaitu Tun Datu Mustafa Datu Harun. Iaitu Tun Datu Mustafa Datu Harun ini adalah pemimpin USNO, United Sabah National Organisation, dan beliau memberikan penjelasan tentang pembentukan Malaysia kepada penduduk Sabah. Maknanya Tun Datu Mustafa Datu Harun ni daripada Sabah. Orang Sabah jugalah. Yang tadi seorang Temenggung Jugah Anak Baring ni, ini adalah Sarawak. Yang nombor 3 ni orang Sarawak. Yang nombor 4 ni orang Sabah. Yang kelima, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah pemimpin People's Action Party. Dan menyokong idea pembentukan Malaysia bagi membendung ideologi komunis di Singapura. Maknanya Lee Kuan Yew ni pemimpin daripada negara mana? Daripada Singapura. Dan juga yang keenam iaitu Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan. Maknanya kita boleh ambil nama dia Stephen Kalung Ningkan, iaitu pemimpin Sarawak National Party ataupun SNAP. Dan beliau memainkan peranan penting untuk membentuk Perikatan Sarawak dan menyokong usaha pembentukan Malaysia. Bermakna Tan Sri Datuk Amar ni, Stephen Kalung Ningkan, dengan Temenggung Jugah Anak Baring sama, iaitu datang dari negeri Sarawak. Baik. Kemudian kita lihat Donald Stephens. Ataupun Tun Muhammad Fuad Stephens. Donald Stephens pemimpin United National Kadazan Organisation ataupun UNCO. Dan beliau mencadangkan penubuhan JSKM untuk menjayakan rancangan pembentukan Malaysia. Bermakna kalau Kadazan Organisation, bermakna Donald Stephens ini mewakili negeri Sabah.
Sabah dan kalau kita lihat seterusnya, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, iaitu pemimpin Parti Negara Sarawak, iaitu PANAS. Beliau ni menyokong pembentukan Malaysia dan salah seorang yang menandatangani perjanjian Malaysia yang diadakan di London pada tahun 1963. Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. So, pemimpin daripada Sarawak. Dan Tun Muhammad Ghazali Syafi'i, pemimpin pemimpin UMNO juga, dan beliau menganggotai Suruhanjaya Kobol, memainkan peranan penting dalam pembentukan Malaysia, terutama semasa bertugas sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar. Bermakna Tun Muhammad Ghazali Syafi'i adalah pemimpin UMNO yang mewakili kerajaan ataupun parti perikatan. Dan Tan Sri Wong Pau Ni. Wong Pau Ni iaitu pemimpin MCA, Malayan Chinese Association. So beliau adalah wakil Persekutuan Tanah Melayu dalam Suruhanjaya Kobol, dan beliau menemu ramah dan meneliti memorandum penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. So dia mewakili MCA. Dan yang terakhir, Tun VT Sambanten, pemimpin MIC, Malayan Indian Congress, dan beliau meneliti draft laporan Suruhanjaya Kobol bersama-sama Jawatan Kuasa Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Baik, so kita dah lihat ramai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ini. Pastinya kamu akan tertanya, cikgu, macam mana nak ingat cikgu? Betul tak? Betul tak? Sebab kamu fikir, cikgu ramai cikgu, macam mana nak ingat ni cikgu? Betul kan? Okey, jom kita permudahkan cara nak. Jom kita permudahkan. Okey, baik. So, kamu boleh ambil kertas dan kita akan pecahkan tokoh-tokoh itu kepada negara dan negeri. So, cikgu buat macam ni. Kau orang boleh ambil satu kertas. Okey. Okey. Tokoh yang terlibat. Terlibat dalam pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia. Okey. So kita akan buat begini. Okey, dan kemudian korang boleh ambil kertas tau untuk salin benda ni. Okey. Okey, tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. So kita ambil di sini daripada mana? Okey, daripada Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian daripada yang kedua daripada Sarawak. Kemudian yang ketiga daripada Sabah, dan yang keempat kita buat daripada Singapura. Kita buat daripada Singapura macam ni. Okey. Baik. So cikgu akan kotakkan dia begini. Okey, tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Kemudian cikgu akan buat begini. Okey. Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, kemudian Sabah dan juga Singapura. Okey. Baik, korang boleh ambil kertas dan korang boleh buat macam ni juga tau. Boleh buat macam ni juga okey, begini. Okey. Tokoh ini begini dan juga begini. Baik. So, kita boleh tulis kat sini. Okey. So, orang yang pertama mewakili Persekutuan Tanah Melayu iaitu pertama Tunku Abdul Rahman. Kemudian daripada mana? Daripada UMNO.
Okey. Kemudian kita boleh ambil okey, kita boleh buatlah UMNO lah, tak apa. Okey, baik UMNO. Kemudian Tun Abdul Razak juga daripada UMNO. Kemudian kita boleh ambil orang yang ketiga iaitu Tun Tun Muhammad Ghazali Syafi'i ke? Alright. Untuk make sure kan, sekejap cikgu tengok balik. Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Temenggung juga anak Baring. Tun Datuk Mustafa. Kemudian Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Baik. Ya, Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Syafi'i, iaitu juga daripada UMNO. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu daripada pemimpin MCA, iaitu Tan Sri Wong Pau Ni. Tan Sri Wong Pau Ni. Daripada parti MCA. Dan juga Tun VT Sambanten, iaitu mewakili parti MIC. So kalau kita lihat, kalau kita nak pendekkan dia, mungkin boleh buat begini. Dan juga tekan sikit. So kita buat begini. Jangan jadi begini. So ini daripada UMNO. Tan Sri Wong Pau Ni daripada FCA. Dan juga Tun VT Sambanten daripada MIC. Baik. So ini nama tokoh-tokoh daripada Persekutuan Tanah Melayu. Baik. So kita ambil pula tokoh-tokoh daripada Sarawak pula. Kalau daripada Sarawak, kita bermula dengan iaitu bermula dengan Temenggung juga anak Baring. So di sini kita boleh ambil Tun Temenggung juga anak Baring. Itu satu. Kemudian kita boleh ambil juga seterusnya iaitu daripada Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkat. Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkat. So itu yang kedua. Dan yang ketiga kita boleh ambil iaitu daripada Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Dan seterusnya so ada 3 orang daripada Sarawak. 3 orang daripada Sarawak. Dan kita ambil seterusnya daripada Sabah. Daripada Sabah pula. Kita ambil tokoh daripada Sabah. Yang pertama sekali iaitu Tun Datu Mustafa Datu Harun. Tun Datu Mustafa. Datu Harun. Itu yang pertama. Datuk Mustafa Datu Harun daripada Sabah. Kemudian yang kedua kita tahu Donald Stephens. Donald Stephens.
dan juga okey. Okey, kalau kita lihat ada lagi tak? Okey, so daripada Sabah ada 2 orang, Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dengan Donald Stephens. Dan kalau kita lihat seterusnya, okey, daripada Singapura kita ada seorang sahaja, iaitu kita ada Lee Kuan Yew. Okey, kita ada Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew. Okey, baik. So, kita telah asingkan mengikut nama-nama negeri dan kawasan. So, kalau kita lihat, ini dia punya, ini dia. Tunku Abrahman yang ini, kita boleh kotakkan dia. Okay, begitu juga yang ini, daripada Sarawak. Lepas tu ini daripada Sabah. Dan ini daripada Singapura. Okay, so boleh nampak tak dia punya sekarang perbezaan. Iaitu kita nampak tak? Oops. Okay, so boleh nampak tak? Dia punya senarai tokoh mengikut negeri. Kamu tengah salin ya? Salin. Dah siap salin, bagi tahu cikgu. Kalau dah siap, tulis dah siap. Okey, baik, bagus. Bagus, right? Okey, bagus. Okey, Marsha Rani, okey, bagus. Irsyad Akib pun dah. Okey, baik, bagus. Arif Zuhail. Okey, Ali Firdaus. Raib, Alisha. Syazvin. Ain Kamilia. Okey, bagus. Okey, Pawan, bagus. So, ini sebenarnya kaedah bagaimana untuk kita ingat fakta. Iaitu salah satu cara untuk kita ingat fakta, iaitu kita pecahkan dia. Sebab kalau kita nak ingat satu-satu tu berterabur. Ya, berterabur, susunan dia berterabur apa semua. So, kita asingkan dia mengikut dia mewakili negeri mana. So, kita tahu bahawa Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan juga Tun Muhammad Ghazali Syafi'i mewakili UMNO daripada Tanah Melayu. Tan Sri Womponi daripada MCA dan Tun Fitik Sabatan daripada MIC. Kalau daripada Sarawak, Temenggung juga Anak Baring, Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan dan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Okey, ini semua Sarawak. Okey, manakala Sabah pula, okey, iaitu Tun Datuk Mustafa Datuk Harun dan juga Donald Stephen tu Sabah. Lee Kuan Yew seorang aja, okey. Dia seorang saja, dia mewakili Singapura. So, ini lebih mudah untuk kita ingat. Berbanding kita nak ingat nama-nama dan ikut gambar-gambar yang kita pun tak tahu sebenarnya macam mana nak ingat. Betul tak? So at least kita dah boleh ingat, okay, cara bagaimana untuk kita ingat nama tokoh ini, iaitu daripada mana asal dia. Daripada mana asal dia. Jadi ini memudahkan untuk kita ingat fakta. Okay. Baik, bagus Husna Zafira. Okay, bagus. Okay. Idea pun dah. Okey, dah. Okey, lagi. Yang dah siap kata dah. Okey. Dah Okey. Alright.
Okey, so kalau dah, okey dah Kalau dah, cikgu akan tutup dan juga kita akan teruskan dengan bahagian seterusnya, iaitu tentang kajian dokumen pula. Kalau yang belum cakap belum, Okey, baik. Kita telah lihat berkaitan dengan tokoh-tokoh ini dan kesimpulan yang kita boleh buat iaitu bahawa muafakat ataupun kerjasama telah membawa berkat. Maknanya, kalau kita katakan muafakat bekerjasama akan membawa kepada kejayaan dalam segala usaha kita. So kalau kita lihat di sini, inilah dokumen yang dikatakan sebagai dokumen pemasyhuran Malaysia. Pemasyhuran ni maksudnya perisytiharan Malaysia. So pemasyhuran ni akan dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman. So dia baca apa semua dan diisytiharkanlah. Dan sebenarnya dokumen pemasyhuran Malaysia ni adalah dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Tetapi telah ditranslatekannya, telah ditulis semula dalam tulisan Rumi. Jadi inilah sebenarnya dia merujuk kepada dokumen yang asal. Ya, ini adalah merujuk kepada dokumen yang asal. Ini dokumen pemasyhuran Malaysia. Maknanya diisytiharkan pada bila? Pada 16 September 1963. So itulah yang berlaku dan kita lihat negeri apa yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ni, cikgu? Baik, Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 hasil gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, kemudian Sarawak dan juga Sabah. So gabungan keempat-empat inilah. Dan kita tahu bahawa pembentukan Malaysia ini berjaya mengekalkan kemakmuran negara hingga kini. Oleh sebab itu, pada 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai tanda syukur dan bangga atas permuafakatan serta perpaduan rakyat Malaysia. So, tahukah anda bahawa Brunei menolak penyertaan Malaysia pada sekitar tahun sebelum 1963 itu lagi, dan pemisahan Singapura daripada Malaysia berlaku pada tahun 1965. 1965, Singapura pun keluar daripada Malaysia atas sebab-sebab yang tertentu. Itu nanti kita akan bincangkan. Nanti ya. Baik. So, kita lihat selepas pembentukan Malaysia ni, adakah adanya masalah-masalah selepas pembentukan Malaysia ni? Ada. Lepas terbentuknya Malaysia ni macam-macam hal berlaku. Ya. So cabaran ke arah pembentukan Malaysia ni, proses pembentukan Malaysia kita telah melalui pelbagai cabaran, bermula dengan usaha untuk menjelaskan matlamat pembentukan Malaysia sehinggalah menghadapi penentangan daripada negara Indonesia dan Filipina. Kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman dan pemimpin negara kita telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat akan tujuan pembentukan Malaysia. Dah berusaha dah untuk yakinkan rakyat semua bahawa pembentukan Malaysia ni akan membawa kebaikan. Namun begitu, rancangan pembentukan Malaysia ini ditolak. Penolakan rancangan pembentukan Malaysia ni oleh SUPP, iaitu salah sebuah parti di Sarawak, iaitu Sarawak United People's Party, sebab diorang kata diorang nak membentuk Sarawak itu sebagai sebuah persekutuan. Sebab diorang nak buat apa tahu? Brunei, Sarawak, kemudian Borneo Utara atau Sabah tu, diorang nak gabungkan menjadi satu persekutuan sendiri. Diorang tak nak gabung dengan Tanah Melayu. Diorang tak nak bergabung dengan Semenanjung Malaysia. Itu pada peringkat awalnya.
Okey, itu antara halangan-halangan lah. Namun akhirnya, okey, rakyat Sarawak kata, oh tak apa, kami nak join Malaysia juga. Itu. Okey. Kemudian pada tahun 1963 hingga 1966 ya. Okey. Yang ini tahun-tahun ini Indonesia mengisytiharkan konfrontasi. Konfrontasi tu maknanya apa? Okey, konfrontasi tu maknanya kita kata sebagai konflik ataupun kita kata sebagai dasar penentangan. Konfrontasi dasar penentangan terhadap Malaysia. Maknanya Indonesia isytiharkan kami menentang Malaysia kerana menganggap bahawa okey, Malaysia ni, pembentukan Malaysia ni akan mengancam Indonesia. Akan mengancam kedudukan negaranya, akan mengancam Indonesia. Ya, confront, you know, confrontation, akan mengancam Indonesia. Ya, kenapa ya? Yang ini kalau membentuk Malaysia, ya kami di Indonesia akan terasa terancam. Iya begitu. Ya bagaimana ini? Gitu. So, sehingga 3 tahun 1963 hingga 1966 ada berlakunya penentangan-penentangan. Kemudian datang pula cabaran seterusnya, datang daripada negara Filipina. Ya betul. Ya, tapi dalam English betul. Betul. Filipina, dia kata apa? Oh, kami juga menentang Malaysia. Kenapa? Sebab Filipina kata Sabah ini sebahagian daripada wilayahnya. Maknanya dia kata apa? Filipina kata Sabah ini sebahagian daripada Filipina. Bukannya Indonesia, bukannya Malaysia. Tapi Sabah itu sebahagian daripada Filipina. Jadi itu cabarannya. Tapi apabila ditanya balik kepada penduduk Sabah kata apa? Kami nak join Malaysia. Kami nak join Malaysia. Kami tak nak join Filipina. Kami nak join Malaysia. Jadi akhirnya Sabah dengan Sarawak menyertai Malaysia. Jadi bak kata pepatah lah, cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Maknanya walaupun dicabut-cabut, dicari-cari, dikacau-kacau bulu ayam, tapi akhirnya bulu ayam tu akan teratur juga. Jadi hubungan tegang Malaysia dengan Indonesia dan Filipina akhirnya kembali pulih. Ketegangan hubungan tu dapat ditangani hasil permuafakatan. Maknanya hasil perbincangan antara pemimpin negara-negara tersebut. So, kerjasama antara negara ini dijalinkan demi kemakmuran dan perpaduan serantau. Maka, pada 16 September 1963, terbentuklah Malaysia setelah melalui pelbagai cabaran. So, sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya berasa banggalah akan kesungguhan setiap warga bagi menjayakan pembentukan Malaysia. Jadi inilah kisah di sebalik unit 1 iaitu pembentukan Malaysia. Jadi apa yang telah kita pelajari sepanjang unit 1 ini? Kita telah pelajari yang pertama tentang idea daripada tokoh-tokoh British dan tempatan tentang pembentukan Malaysia dan sebab-sebab pembentukan Malaysia, iaitu untuk menjamin keselamatan negara, mencapai keseimbangan kaum, mempercepat kemerdekaan, membangunkan sosioekonomi. Kemudian langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia, di sini ada mengikut turutan. Nombor 1, Tunku Abdul Rahman umumkan cadangan pembentukan Malaysia. Yang kedua, lawatan ke Sarawak. Ketiga, penubuhan JSKM. Keempat, penubuhan Suruhanjaya Kobol. Kelima, Suruhanjaya Kobol menyerahkan laporan kepada British dan Persekutuan Melayu. Kemudian yang keenam, mesyuarat JAK. Dan yang ketujuh, rundingan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura. Yang ke-8, perjanjian Malaysia dilanda. Ke-9, penubuhan United Nations Malaysia Mission. Dan yang ke-10,
Permasyuran Malaysia pada 16 September 1963. Dan kita telah lihat tokoh-tokoh daripada negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak Husin, Tun Temenggung juga anak Baring, Tun Datuk Mustafa Datuk Harun Lee Kuan Yew, Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kalum Bingkan, Donald Stephens, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i, Wong Pauni dan juga Tun VT Sambanten. Dan apakah cabaran ke arah pembentukan Malaysia? Kita baru lihat tadi cabarannya yang ini yang pertama, iaitu untuk meyakinkan pemimpin negara untuk meyakinkan masyarakat untuk pembentukan Malaysia. Yang kedua, penolakan pembentukan Malaysia oleh SUPP. Yang ketiga, Indonesia mengisytiharkan konfrontasi. Yang keempat, cabaran datang daripada Filipina mendakwa Sabah sebahagian daripada wilayahnya. So ada 4 cabaran yang dihadapi oleh tanah Melayu ataupun Malaysia ke arah pembentukan Malaysia. Maka dengan kita telah melalui dan kita telah melihat berkaitan dengan imbas kembali idea-idea ini, maka kita telah pun tamat unit 1, iaitu pembentukan Malaysia. So, ada sebarang soalan ingin ditanyakan tak tentang pembentukan Malaysia ini? Ya, kalau ada soalan sila tanya. Ada tak mana-mana yang kamu still macam tak faham ke? Ataupun mana-mana yang pening ke? Tak ada Delisha? Oh, okey, tak ada. Koi, Raid, Adina? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Yang lain-lain? Sebenarnya, okey, topik yang kamu belajar sekarang ni sebenarnya adalah salah satu topik yang sebenarnya agak berat untuk tahun 6 sebenarnya. Topik ni agak berat untuk tahun 6. Tapi, okey, kamu ambillah secara ringkas dan secara mudah. Sebab kamu akan belajar topik ini juga lebih terperinci, lebih detail lagi semasa kamu tingkatan 5 nanti. Tingkatan 5 nanti kamu akan belajar topik yang sama dengan lebih detail lagi. Ya, lama lagi, betul Danisha. Lama lagi. Tapi topik ini pun kalau kamu tengok, okey, unit 1 ini pun sebenarnya dah agak berat sikit lah sebab dengan nama-nama tokoh, dengan nama-nama kita kata sebagai idea-idea pembentukan, langkah-langkah ke arah pembentukan. So dia agak berat juga untuk unit yang pertama lah. But then selepas itu cikgu tengok unit yang pertama, yang kedua, yang ketiga agak mudah sikit lah. Okey, so ada lagging ke? Ada lag ke? Cikgu lag ke? Oh, cikgu lag tak? Tak ada pun. Itulah. Cikgu risau juga. Okey, ada lagging ke? Setahu cikgu tak lagging. Okey. Kelas cikgu jarang lagging. Okey, semasa cikgu paparkan video kelas awal-awal tu kan. Okey, awal kelas ada 3 video, ada 4 video kan. Ada tak lagging masa video tu? Tak ada. Tak ada okey. Video tu slow sangat. Video tu semua sangat? Slow. Oh, slow sangat lah. Volume dia. Oh, volume dia. Okey, baik. Harus diingat, okey, video-video tu semua cikgu buat sendiri. Video-video tu semua cikgu buat sendiri.